Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan inayahnya dapat bersama-sama kita i'tikaf di rumah Allah ini dan menyambung pertemuan kita dalam siri mengingati, mengulang-ulang, menambahkan ingatan, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawatnya, dan mudah-mudahan majlis kita ini termasuk dalam majlis zikir dan fikir. Kerana dengan zikir dan fikir itulah akan membolehkan kita mengenal Allah dan juga mengasihi Rasulnya. Alhamdulillah, kita dapat pada malam ini memulakan pertemuan kita dengan satu hadis Nabi SAW. Dalam banyak-banyak hadis ni, hadis mana yang kita nak dengar? Yang Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga. Yang tu yang nak dengar tu. Ini dalam banyak-banyak hadis, yang tu yang nak dengar. Tapi belum habis lagi. Ceritanya tu. Illa man aba. Kecuali siapa yang tak ada. Semua nak masuk syurga kan. Tapi ukurannya bukan, atau jawapannya bukan pada lidah. Jawapannya pada seluruh kehidupan. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taatkan aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar, yang tak nak ikut aku, masuk neraka. Macam mana kita nak ikut Nabi? Kenalah tahu. Macam mana nak tahu? Kenalah duduk dalam majlis ilmu selalu. Nak kena imbang kehidupan kita ini. Dan majlis ilmu itu adalah yang utama untuk kita sampai kepada mengenal Allah dan juga mentaati Rasulnya itu. Dan itulah dimulakan surah dalam Al-Quran. Dimulakan wahyu yang pertama. Bukan surah, dimulakan wahyu yang pertama. Semua tahu, Iqra, baca. Kerana baca itulah cara yang utama untuk dapat ilmu. Dapat ilmu untuk mengenal Allah. Siapa yang ajar? Allah sendiri yang mengajarnya melalui Al-Quran dan melalui insan yang istimewa namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penuh sangat kesukaran Nabi kita dalam nak berdakwah. Semua kita tahu. Jadi hari ini kita nak tengok apa kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi kita dan apa pesanan dia yang utama. Banyak hadis sampai ratus-ratus ribu. Disusun, disimpan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Tetapi kita tak mampulah nak baca semua dan tak mampu nak laksana semua. Jadi carilah yang besar-besar, yang hebat-hebat. Atau yang senang kita buat. Kerana jadi umat Muhammad ni bukan mesti semua yang hebat tu kita mampu buat. Lepas itu semayang 50, diskaun 90%. Tinggal 5 je. Kerana 50 tak mampu nak buat. Jadi kita nak ikut sunnah Nabi semua sekali, memang tak mampu. Cuma hari ini kita nak mengulang. Yang dikatakan sunnah itu sama juga dengan hadis, iaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, sama ada percakapannya, atau perbuatannya, atau pengakuannya, atau malah diamnya Nabi, itu juga jadi hukum. Dan biasanya hadis lebih pada percakapan, manakala sunnah lebih kepada perbuatan, atau
perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kita nak ikut Nabi, kita kena tahu sunnah. Ada ilmu hadis, ada ilmu nak menilai pula hadis tu betul tak betul, mustalah hadis namanya. Tu ilmu nak menilai tentang status sesuatu hadis. Ya ke Nabi cakap? Ada ilmunya. Jadi kita peringkat karya, peringkat kampung, jaranglah dapat peluang untuk belajar ilmu tersebut kerana ada yang lebih utama. Kita nak kena pelajari, khususnya tentang tauhid, tentang fiqah, tentang tasawuf, tentang tafsir. Baik. Jadi Nabi SAW dipuji dalam Quran. Tapi tak banyak sebut nama dia, 4 kali je. Nabi Musa lagi banyak disebut. Nabi kita 4 kali je disebut. Jadi orang Yahudi dia bangga tengok Nabi Musa lagi banyak sebut daripada Nabi Muhammad. Bermakna secara tak langsung dia mengiktiraf sebenarnya Quran tu cuma degil je. Time bab menguntungkan dia nak iktiraf, time tak menguntungkan dia tak nak mengiktiraf. Yang lain-lain yang berkaitan dengan nama Muhammad itu, kalau Allah cerita tentang kerasulannya, kenabiannya, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun dah ramai rasul. Jadi kalau dia mati kamu nak berpaling ke? Pertanyaannya. Jadi yang tempat sebut nama Muhammad, Ahmad ini cerita tentang kerasulannya. Yang cara lain, yang nama lain, ada tak Allah panggil ai Muhammad? Tak. Bila Allah panggil Nabi dalam Quran, dia sebut ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Maksudnya panggilan apa tu? Hormat ke tak hormat? Hormat. Allah panggil dia ya ayyuhan nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, beritahu isteri kamu, anak-anak kamu, wanita-wanita mukminat tutuplah aurat, pakailah tudung sampai lepas dada. Disebutkan sedemikian. Banyak ayat Al-Quran kalau panggil Nabi, ya ayuhan Nabi. Itu yang para ulama mengambil kesimpulan. Kita ni kena hormat Nabi. Sampai dalam sembahyang kita, dalam tahiyat akhir, walaupun Nabi sendiri tak sebut, Assalamualaikum ayuhan Nabi, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tak sebut Sayyidina. Kita sebut juga, ya Allah berilah kesejahteraan, keselamatan ke atas Sayyidina, penghulu kami, ketua kami, tuan kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut. Nabi tak kasih baca dalam sembahyang Sayyidina. Pasal Nabi tak baca kata dia. Tapi kita selagi ianya sah dan ianya memuji Nabi, kita sebut. Quran pun panggil dia wahai Nabi dengan panggilan hormat tadi. Jadi dengan itu kita adakan majlis ini pun tak lain tak bukan kerana salah satu selain daripada kasih rindu pada Rasulullah, nak menzahirkan penghormatan kepada Nabi. Dan beruntung kita jadi orang Melayu ni, sebab kita ada adat resam, ada budaya yang tanpa kita perasan sebenarnya bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Kita cuma nak ubah niat sikit je, nak betulkan niat sikit aja. Ataupun tujuan kita buat tu nak tambah baik je, bukan sekadar ni memang daripada zaman dulu waktu nenek kita dah bagi dah bunga telur ni. Bukan kerana ni nak mengekalkan adat je, tak. Apa tujuan bagi bunga telur ni? Bagi telur je satu okey tak? Dapat telur je, tak payah bunga ni. Dulu dapat telur ikat dengan kertas tisu lap tangan je. Zaman tu zaman kita susah tak, 70-an zaman tu. Ada tu aja, balut dah juga. Tapi tak ada pun nak bagi telur togel sebutir, tak ada. Ni kenapa ni? Nak bagi-bagi telur. Nak bagi buah tangan.
nak bagi sagu hati. Apa Nabi pesan? Tahadu, tahabu, bagi-bagi hadiah, nanti kamu kasih sayang. Bertepatan tak dengan hadis bagi bunga telur ni? Memanglah zaman Nabi tak ada. Cari dalam dunia ni, yang buat bunga telur ni orang Melayu je. Kerana ini cara kita menghormati orang, menghormati tetamu majlis kita. Bagikan telur dalam bentuk dihiaskan. Ini suka tak dapat telur? Datang bawa latu-latu, balik bawa telur. Memanglah suka. Cantik pula dia berhiasan ni. Apa tujuan ni? Supaya orang dapat terima suka hati. Senang, seronok. Apa yang Nabi kata amalan yang paling baik? Bila orang tanya Nabi, tunjukkan aku amalan yang paling baik. Sahabat selalu tanya macam tu. Badui datang, tunjukkan aku amalan yang paling baik. Tunjukkan aku amalan yang bawa aku masuk surga. Bila tanya Nabi tentang amalan yang paling baik, Nabi kata apa? Bukan semayang, bukan puasa. Itu dah memang kena buat. Idkhalu sururin fi qalbi mu'minin. Masukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin. Nak menggembirakan orang ni. Majlis-majlis ni yang berkaitan dengan keagamaan biasa kita bagi telur ni. Kerana yang hadir semua orang beriman masa tu. Masukkan kegembiraan datang. Itu pun Nabi pesan. Kita sebenarnya sedang melaksanakan apa yang Nabi suruh. Jadi jangan cerita pasal sunnah. Kita ni kalau fikir pasal sunnah ni pasal apa? Kahwin 4. Ini nampak sunnah. Apa sunnah? Kahwin 4 tu je nampak sunnah Nabi. Kahwin 4 je. Pakai jubah kata dia. Buat yang mampu kita buat. Sebahagian orang dia tak selesa. Dia tak biasa kat jubah. Dia tak selesa. Dan memang daripada dulu dia semayang. Ni pakai baju Melayu. Pakai kain tanpa seluar dalam. Memang dari dulu dia macam tu. Kalau pakai jubah ni kan tak pakai seluar dalam. Pelik pula ni kan. Ini nak kena pakai seluar. Jadi ada orang yang selesa sedemikian. Tak apa. Bukannya mesti kita. Betul Nabi pakai pakaian. Kita tak menghina. Betul. Ada dapat pahala ke pakai baju, pakai jubah, pakai serban? Nabi kadang-kadang tak ada songkok. Kadang-kadang pakai songkok. Kadang-kadang pakai songkok dan serban. Jadi selagi kita berniat ikut Nabi, tak ada masalah. Ni kalau pakai jubah, orang Arab pakai jubah, pakai igal. Kalau semua kena ikut sunnah Nabi, jenis pakai jubah, pakai serban atau igal ni, atau peranjat esok pagi tengok Pak Ali ni kedai mamak sarapan pakai jubah, pakai igal. Apa hal Pak Ali ni? Lain macam malam tadi Maulid Rasul, kita ikut sunnah Nabi, mesti pakai jubah, mesti pakai igal dan serban. Ni peranjat orang tengok Pak Ali pakai igal tu. Kan? Nabi dia dah keadaan. Jadi banyak lagi sebenarnya sunnah yang kita dah buat ni. Masalahnya kita hanya menganggap tu adat besar tanpa kita sedari itu adalah sunnah. Kalau kita niatkan dia ikut Nabi, dah dapat pahala dah. Tapi kalau kita sekadar meniatkan dia sebagai amalan tok nenek, dah rugilah dekat situ. Jadi sekarang ni nak tengok dalam kehidupan kita dah terlalu banyak yang sebenarnya menepati. Jadi dalam hadis, dalam sunnah tadi, yang Nabi syaratkan nak masuk syurga, mesti ikut perintah dia. Wa ma amartukum minhu fatu minhu mustata'tum. Apa aku suruh buatlah berapa yang mampu. Buat berapa yang mampu. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa aku tegah, tinggalkan. Jangan dekat, jangan buat. Jadi sekarang ni kita sebenarnya nak mengetahui yang apa amalan baik yang kita buat ni, jangan sekadar meneruskan kebiasaan. Ini tetapi lebih kepada Nabi suruh. Jadi kita buat apa pun ingat Nabi suruh, baru nama sayang Nabi. Kerana kita disuruh menyayangi Nabi lebih dari mak bapak kita, lebih dari anak-anak kita, lebih dari diri kita sendiri. Maka bila kita macam tu, nak kena selalu sebut, nak kena selalu cakap. Selain daripada selawat, selawat tu dah tentulah.
Tapi kita selawat tak banyak. Yang banyak kita melalui kehidupan kita ini. Sekarang ni nak tukar sikit. Apa yang kita buat itu, daripada meneruskan adat resam, nak tukar kerana mengikut arahan Nabi. Kita mula bangun pagi. Kita belajar kitab Bidayatul Hidayah kan. Daripada bangun tidur sampai tidur balik semula. Adab makan, adab puasa, adab berjalan, semua kita pasal adab. Adab tu Nabi ajar. Adab tu ilmu akhlak. Yang Nabi sebut, aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya senya, tak lain tak bukan. Aku diutuskan ni sebab nak sempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dengan Allah dah selesai. Yang tu biasa kita lulus, asal jaga semayang 5 waktu, asal puasa lulus lah tu. Haji dan zakat kalau bagi yang mampu. Yang tengah tiari nak kena buat semayang je 5 waktu. Ayat tu kalau dah buat, dah lulus. Tapi kehidupan kita ini banyak. Ibadah kita setengah jam je. Mana lagi pergi 23 jam setengah tu. Tidur 5-6 jam je. Sekarang kurang tidur. Tapi pasal bukan qiyamul lail. Layan handphone rupanya. Layan main game. Layan tengok bola rupanya. Selagi benda tu harus, tak ada masalah. Jangan main game sampai tak semain subuh. Dia dah jadi cerita lain ke? Hukum tu dah jadi berubah. Kita bersalaman lepas semayang. Apa hukum bersalam lepas semayang? Wahabi kata bid'ah, Nabi tak buat. Tak boleh ke salam lepas semayang ni? Habis lepas semayang kita nak buat apa? Main apa? Tepuk mamai. Lepas semayang, kita nak buat apa lepas semayang? Berzikir, wirid, doa tak boleh. Habis kita nak buat apa lepas semayang ni? Jadi dia kata, Nabi tak buat, tak boleh buat. Jangan buat bid'ah. Bid'ah tu bukan hukum. Hukum tu 5 ni. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ni hukum syarak 5. Tak lari daripada 5 itu. Jadi yang kita ni, habis kita buat, ikut siapa? Memang zaman Nabi tak buat. Tapi ulama kita kata kita berzikir tu ikut Nabi. Wahabi kata mana ada? Nabi tak ada buat pun. Ni konsepnya, berdoa disuruh tak? Disuruh. Berzikir disuruh tak? Disuruh. Kita berdoa, berzikir tu disuruh. Bermaaf-maafan disuruh tak? Disuruh. Cuma tak adalah arahan lepas semayang buat semua tu. Tapi kalau kita nak buat, salah ke? Nabi tak ada buat. Baik tu dari segi ilmu, fiqah, kaedah fiqah, ilmu nak keluarkan hukum, dia sebut at-tarku la yaqtadil hukma. Nabi tak buat tu, tak bawa pada hukum. Tak ada hukum. Maksudnya, kekallah dia pada harus. Kita zikir pagi, petang, siang, malam boleh, tak lepas mayang tak boleh. Ni sambutan Maulid Rasul ni, bid'ah, Nabi tak buat. Kita nak layan ke cakap macam tu? Dalam Maulid Rasul ni ada apa? Tadi kita dah selawat kan? Kita dah bagi hadiah. Nabi suruh tak? Ni lepas tu kita dengar majlis ilmu ni. Nabi suruh tak? Dan acara paling penting lepas ni, makan. Yang tu mesti ada. Lain tak ada, tak apa. Mesti ada jamuan. Jamuan ni Nabi suruh tak? Antara perkara yang Nabi suka, beri makan orang. Tak rasa rugi. Duit surah guna untuk beri makan orang ni. Memang itu amalan Nabi. Nabi Ibrahim pun macam tu. Datang 3 orang tamu dia. Tangkap anak lembu, sembelih. Tak sayang ke anak lembu? Sayang anak lembu. Tapi anak lembu dah daging sedap. Sembelih. Jamu tamu. Tak makan pula. Menunjukkan Nabi Ibrahim tak tanya, awak nak makan apa saya bakar kambing lembu seekor okey tak? Tak, dia tak tanya. Lepas tu tengok-tengok orang tak makan-makan. Malaikat ke? Baru perasan. Menunjukkan dia tak tanya tadi nak jamu orang. Orang datang rumah kita jangan tanya. Nak minum apa? Tak payah, buat aja. Kalau ikutkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Jadi ceritanya,
kita teruskan apa yang kita dah belajar dalam sekolah agama dahulu. Ni dalam kitab-kitab, kalau orang dulu belajar Matla'ul Al-Badrain, akhlak-akhlak yang disemai dalam diri kita, aktiviti kemasyarakatan, ni yang berkaitan dengan yang dibuat ni. Semuanya ulama-ulama dulu dah tapis, dah saring untuk dilaksanakan dalam masyarakat, memang ambil semuanya bersumberkan Quran dan hadis. Ini perlu nak diingatkan. Sebab hari ini bila dengan pengaruh media sosial, oh ini benda baru lah ni. Baru buat, Nabi dulu tak ada buat macam ni. Nabi tak sambung maulid lah, tak boleh buat. Nabi tak ada wirid lepas mayang. Nabi tak ada salam-salam lepas mayang. Dia tak cakap hukum, dia cakap bid'ah. Benda Nabi tak buat. Masalahnya bid'ah itu dia pegang pada satu hadis Nabi SAW, kullu bid'ah dalalah. Semua bid'ah sesat. Wa kullu dalalah finnar. Semua yang sesat masuk neraka. Jadi kalau dia cakap kita tu bid'ah, maknanya ke neraka. Saya tak cakap awak neraka, tapi awak pegang hadis itu. Salah ke hadis tu? Bukan salah. Ini nak belajar. Dapat ada ilmu dengan tafsir. Dalam nak melaksanakan nas Quran dan hadis, perlu kepada tafsiran. Siapa yang nak tafsir? Kalau dalam perubatan, tafsiran, carilah doktor. Kalau dalam buat bangunan, nak suruh menafsirkan pelan ni, kena arkitek yang baca, kena engineer yang baca, baru boleh faham. Suruh kita baca, kita nampak petak aja, kita tak tahu apa. Ini daripada imajinasi arkitek sampai jadi bangunan. Panggil orang kerja yang buat angkat pasir kat simen apa? Indon, Bangla. Dia pun tak tahu bangunan ni jadi macam mana. Tapi arkitek dah tahu. Engineer dah tahu. Dia kena tengok tu. Habis dalam bab menafsirkan Quran dan hadis, ulama, orang yang memang belajar ilmu khusus untuk memahami Quran dan hadis. Malah kitab-kitab yang ada pun semua disusun oleh para ulama terdahulu, tujuannya nak berkhidmat pada Quran dan hadis. Jadi dengan ada media sosial hari ini, jangan kongsi kalau tak pasti sumber. Kita takut kita berkongsi makin tambah keliru orang. Baik itu dinasihatkan, kita nak menuntut ilmu, satu tengok kitabnya, dua tengok orang yang menyampaikan ilmu tersebut supaya terjamin ni. Yang disebutkan akidah ahli sunnah wal jamaah ini terjamin. Kalau tafsir itu dia betul tapi tak ikut konteks. Dari segi mana dia tak ikut konteks? Salah. Dia tak boleh nak pakai. Dia kena betul dan mengikut konteks sesuai dengan dalil, dengan realiti. Baru dia boleh dia dikira betul. Jadi dalam kita nak memahami nas Quran dan hadis Nabi SAW, perlu juga kita tengok konteks. Semalam saya tengok satu YouTube, TikTok. Satu orang guru sains, ini cerita Indonesia. Satu orang guru sains, dia mengajar murid-murid dia. Dia tanya seorang-seorang ni, ikan bernapas dengan apa? Budak tu jawab dengan insang. Cacing bernapas dengan apa? Dengan kulit. Baru tahu rupanya cacing tak ada hidung. Cacing bernapas dengan kulit rupanya. Serangga bernapas dengan apa? Dengan trakea, kata dia. Manusia bernapas dengan apa? Yang seorang tu jawab, manusia bernapas dengan izin Allah. Betul tak jawapan dia tu? Dari segi pernyataan betul. Kenyataan dia tu betul. Tapi jawapan tu salah. Tak ikut konteks. Orang tengah cerita sains, kau cerita tauhid apa pasal? Orang soal sains, kau jawab tauhid. Walaupun jawapan tu betul. Tapi tak mengikut konteks kan. Kita berdapat dengan paru-paru lah. Patutnya. Tapi dia kata kita berdapat dengan izin Allah, kata dia. Jadi betul. Yang ini yang sebab itu dinasihatkan. Kita kalau kita rasa kita orang awam,
Maka kita pegang hukum yang diambil oleh para mufti kita yang ditetapkan. Jangan nak kelang kabut. Bila berlaku COVID, inilah ni mufti pun ikut gini, mufti pun nak ikut WHO ni dah. Kita dah buat tomahan. Mufti kerja dia apa? Mufti yang beri fatwa, keluarkan hukum. Bila ada masalah yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, mana ada COVID? COVID-19 dalam Quran. Ada satu imam tau, dia baca doa ni dalam sembahyang Jumaat ni. Dia baca doa apa? Allahumma apa ni kan doa, ada doa kunut kan. Kunut lepas main dalam sembahyang Jumaat tu. Dia diajar mari kunut tu. Allahumma fa'anil qahta wal ghala wal waba. Dia tambah ni. Allahumma salimna min COVID-19. Batal sembahyang Jumaat tu. COVID-19 tu bukan bahasa Arab. 19 dah tu. Pening malaikat dah jawab ni. Mana 19? Benar malaikat. Betul salah ni. Batal sembahyang Jumaat. Dalam sembahyang tak boleh masuk lain daripada bahasa Arab. Ibadah semua bahasa Arab. Khutbah, rukun khutbah 5. Yang mana? Yang Arab tu semua rukun. Ni yang bahasa Melayu tu bukan rukun. Ittaqullah. Ittaqullah fima amar. Wantahu amanah kuman wazajar. Yang Arab tu semua rukun. Mesti dalam bahasa Arab. Yang lain tu tak kisah. Nak bahasa apa? Ini sembahyang Jumaat dia boleh masuk doa COVID-19 pula. Jadi tu baik tu ikut je lah doa yang Jabat Agama dah hantar, dah atur, dah tetapkan. Jangan yang ditambah-tambah jadi batal sembahyang, tak pasal-pasal. Jadi orang awam macam kita ikut mufti. Awak nak ikut mufti ke nak ikut Nabi? Dah pening kepala kita. Bila kita kata kita mazhab Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i, dia pun dia datang hujah, awak ikut Imam Syafi'i ke awak ikut Nabi? Memanglah kita ikut Nabi. Tapi kita ni bukan time traveller, kita bukan hidup zaman Nabi. Kita tak tahu Nabi cakap apa. Kita kena dengar. Imam Syafi'i pun bukan tiba-tiba dia dengar Nabi cakap dengan dia. Dia ambil ni namanya sanad, mata rantai. Orang ni cakap, orang ni cakap, sahabat cakap, Nabi cakap. Sebenarnya dia mengumpulkan apa yang Nabi cakap, ikut mata rantai riwayat ni. Ikut sanad, ikut orang yang bawa. Tu nama sanad. Wahabi kata kita ikut Quran dan hadis. Dia ikut Quran dan hadis, dia ikut siapa? Dia jumpa Nabi ke? Tak, mesti ikut ulama yang mentadwinkan, mengumpulkan kitab. Kurun kedua, kembang ilmu fiqah. Kurun ketiga, kembang ilmu, dapat kitab ilmu tauhid. Kurun kelima, keluar kitab dalam bab tasawuf. Semua ilmu tu tak berkembang, dah dilaksanakan. Tapi ditadwinkan, ditulis di kitab ikut kurun-kurun yang berbeza, ikut keutamaan masyarakat pada ketika itu. Jadi kita ni hari ni kena jelas. Jangan kalau kita tak tahu, jangan kita pandai-pandai dengar yang baru ikut, dengar yang baru ikut. Sebab itu diingatkan, kalau semua orang mendakwa, tu dia punya, ini dia salah sebagainya, tak boleh. Kena mestilah datangkan dengan al-bayyinah lil mudda'i. Kalau dalam bab kehakiman, mesti datangkan bukti. Kerana agama kita ini, dia tabayyana rusydu minal ghayy. Dah terang dah. Tak ada petunjuk. Dah terang. Tabayyana rusydu. Telah jelas petunjuk berbanding dengan yang palsu. Sebab itu kita lihat Nabi SAW dia berdakwah ni, dia punya doa ni, kalau dia doakan orang beriman tak? Beriman. Tapi dia tak pakai doa dia untuk menjadikan orang beriman. Dia tak pakai doa dia untuk menjadikan si Fulan ni beriman. Tak. Dia usaha. Itu ketentuan Allah. Dia tak adalah nak manja-manja, nak minta aja. Dia hanya minta Islam salah seorang daripada dua Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Umar Al-Khaina Umar ataupun Abu Jahal. Dua ni pengaruh besar. Masa tak panjang untuk berdakwah. Kena ada salah satu daripada orang kuat ni. Baru akan lebih lancar. Mudah-mudahan Nabi dah berdakwah.
yang beriman adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi itu je. Yang lain-lain usaha kena berperang Nabi ni. Tapi kita nak tahu pula, kita dalam negara aman, laksana syariat ikut negara kita. Yang tak ada keperluan kita nak ikut orang di Bali, meletupkan apa yang ada kat Bali. Ada kan? Orang jeram je orang jauh. Pergi campur tentera ke Indonesia sebab nak berjihad. Pergi dalam itu semua perlukan kepada keizinan ulil amri. Baik itu bila balik dia kena tangkap. Kerana jihad ni ikut kedudukan masing-masing. Yang tu yang Nabi ajar. Tu sunnah Nabi dalam berdakwah. Secara berpujuk, secara lemah lembut, boleh ajar. Yang tak boleh diajar, Nabi bersabar. Orang nak bunuh dia pun, dia masih kekalkan cara nasihat menasihati. Kita azan dulu. Atau kesimpulannya, atau mudah nak faham. Yang Nabi tadi pesan, suruh kita buat apa yang disuruh ikut kemampuan masing-masing. Dan cara yang paling mudah ialah nak perbetulkan niat kita, amalan harian kita yang hari-hari ni. Ini sebenarnya dah memang dididik, diasuh dalam bangsa kita ni ikut mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak sebutkan dia sebagai sunnah. Situ sikit je. Jangan kita nak tukar. Supaya semua yang kita buat ni nak ikut pesan Nabi. Barulah kata sayang Nabi. Kerana dunia ini bukan nak cerita pasal kita. Kenapa Allah jadikan kita? Supaya kita kenal dia. Jadi dunia ini cerita pasal pencipta. Bukan pasal yang dicipta. Maka kita kena melazimi apa yang Nabi ajar ni supaya kita boleh sentiasa ingat yang aku buat ni kerana mengabdikan diri kepada pencipta. Yang itu yang telah Nabi contohkan sepanjang hayatnya. Ni dalam adab nak makan, semua kita dah ikut Nabi ya. Ini dalam nak makan, kita basuh tangan, ni kita baca doa. Baca doa ni zaman kita sekolah tak ada. Dah kendian ni dapat nak makan baca doa. Bagus tak? Pernah tak nampak orang Arab nak makan baca doa? Siapa pergi Mekah pernah nampak Arab nak makan baca doa? Siapa pergi Mekah tengok lepas azan, lepas qamat baca doa nak sembahyang. Allah rabbana tama. Siapa dia nampak? Orang Melayu je buat. Orang Melayu je ya. Yang buat tu orang Arab tak ada. Nak makan Allahumma barik lana fi ma razaqna tak ada. Dia akan kata yang kita buat ni bid'ah. Nabi tak buat pun. Ya, Nabi tak buat. Tapi Nabi kan suruh berdoa. Banyakkan berdoa. Ni nak makan berdoa salah ke? Takkan salah. Ikut kita lah. Itu nama kreatif dalam nak melaksanakan hadis Nabi ni dan perintah dalam Al-Quran. Nabi dan sahabat dia ni contoh hidup pada pelaksanaan Al-Quran. Kita buat apa pun, jaga silaturahim tujuannya. Jangan pelekehkan. Kemampuan semua tak sama. Bila nama jaga silaturahim, jaga hubungan baik sesama kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelekehkan benda ma'ruf, benda baik ni sikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kau jumpa kawan kau dengan muka yang berseri-seri, muka yang suka, nampak kawan senyum, itu pun dikira sebagai satu amalan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam kategori ma'ruf. Rupanya senyum ini. Kita wajah yang berseri-seri jumpa kawan, jangan pelekehkan. Kita bukan sekadar pada kecil. Bukan sekadar tu. Kadang-kadang kita lebih suka pelekehkan orang. Ini yang jadi masalah ni. Ini jadi masalah. Kita tak perasan, kita sebenarnya dah jauh daripada jalan yang Nabi ajar ni. Jangan pelekehkan. Kita sama-sama nak anjur maulid. Ada yang kopik bawang, ada yang potong alia, ada yang itu ini. Ada yang datang
Malam, lepas isyak, pun datang nak makan aja. Kalau dia makan, yang tukang masak dapat pahala tak? Dapat. Kau jangan makan, jangan kutuk dia. Jangan kata dia siang dia sibuk, siang dia penat atau dia ada urusan lain. Atau dia memang malas, dia datang nak makan, dia datang tu menjadikan sebab tukang masak dapat pahala. Jangan pelekehkan dia. Dia datang tu niat, ni saya nak makan. Walaupun mungkin ni majlis nak meraihkan Rasulullah. Saya datang makan je lah. Tak apa. Tapi dia datang tu, dia makan tu, dia tahu majlis apa tak? Dia tahu ni majlis Maulidin Nabi. Ni majlis ingat Nabi. Ni majlis tanda sayang Nabi. Dia datang makan dia. Maaf. Kebaikan dia buat. Jangan pelekehkan kebaikan. Jadi kita sendiri jangan pelekehkan. Dan jangan pelekehkan amalan orang lain. Asal orang buat baik tu bagus je lah. Puji aja lah. Suka je lah. Dan kita buatlah seberapa yang boleh untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipuji dalam Quran. Dalam 2672 ayat. Memuji Nabi. Alam nashrah laka sadra. Bukankah aku dah lapangkan dada kau. Wa wajadaka ilam fa'arna. Kami dapati kau miskin, kami kayakan. Banyak kita dalam Quran cerita tentang Nabi. Qad nara tawal wajhika syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhaka ila sama'. Kami lihat kamu doa, muka kamu hadap ke langit. Berdoa suka kalau boleh Kaabah. Jadi kiblat mukmin. Cerita Nabi hadap ke langit, muka Nabi, dada Nabi dipuji belaka di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran, amalan-amalan baik itu kebanyakannya dikaitkan dengan apa yang Nabi buat. Betul lah kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Quran. Kau nak nampak Nabi macam mana, baca je lah Quran. Kita tak nampak Nabi ni, tak tahu ni. Jadi kita dah disuruh budayakan Quran. Lepas asar, bacalah Quran satu muka, baca dia punya mana. Nak tengok mana. Adalah yang Nabi buat dalam tu. Adalah arahan-arahan kebaikan. Lain daripada Al-Quran itu sendiri nak mengajar kita mengenal Allah dan cara mengabdikan diri kepadanya. Salah satu dari ujian yang juga penting, kita nak hidup sesama manusia dengan cara yang mengikut apa yang Nabi ajar. Dalam kekeluargaan, apa Nabi cakap? Disuruh kita buat baik dengan ahli keluarga. Aku ni kira ahli keluarga yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun buat baik dengan keluarga aku. Dalam perang, Nabi jadi contoh. Memang orang dizalimi. Bila orang Kristian menjarah Baitul Maqdis dulu, semua penduduk asal tu dibunuh. Merah darah seluruh Baitul Maqdis tu. Macam orang Yahudi buat sekarang. Yahudi Zionis buat pada orang Palestin dekat Gaza tu. Dia nak ambil tempat, dia bunuh atau dia halau. Tapi bila orang Islam dapat kota Mekah, kota Palestin itu, bila nak diserahkan oleh pemerintah Kristian kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa Sayyidina Umar pesan, saya tak pun ada sini duduk, nak balik-balik. Siapa yang tak boleh berikan tasdiyah kepada pemerintahan Islam, baliklah negeri awak. Tak ada seorang pun kena bunuh. Semuanya dapat balik dengan aman. Itu nak balik, dia keluar negeri orang, aman. Dia masuk negeri orang, dibunuh semua orang dekat dalam. Nampak? Perang pun ada tata susila umat Islam. Sebab itu saya kata tadi, kita orang Melayu ni, kita memang sangat intipati ketimuran kita adalah akhlak. Mana ada orang lalu depan orang, bongkok, unjuk tangan, minta izin nak lalu. Sampai ke Mekah tu bawa. Orang lain mana ada, lalu langkah je bawa orang. Pegang kepala. Ada satu, kisah kawan jumpa satu orang Indonesia ni kita sama juga. Kau jangan pegang kepala dia. Nampak Amin tu diam je. Kau jangan pegang kepala dia. Pasal apa? Bila dia nak melangkah baru, dia kuat sikit.
Orang belakang ni kuat-kuat pegang kepala dua orang dia. Pada bangsa lain, apa orang Asia Tengah, orang Arab sendiri, pegang kepala ni mesra. Bukan kurang ajar. Tapi untuk orang kita, orang Asia Tenggara, pegang kepala kurang ajar. Dah lain budaya rupanya. Dia tak ada pegang kepala, nak langkah celap batang baru orang ni. Kalau dia jatuh orang, empat lagi teruk kan. Biarlah dia pegang. Bangun kawan ni, tampurnya. Kerana perbezaan. Ini budaya tadi. Baik itu kita nak banyak bergaul, banyak tengok kitab dan sebagainya supaya dalam semua bidang kita boleh mengikut perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun tabung haji dapat nombor 1. Rakyat Malaysia nombor 1 dalam pematuhan peraturan dan pelaksanaan ibadah haji. Ini peringkat dunia tahu. Tak ada institusi macam tabung haji negara lain. Yang kedua orang. Kalau orang ni tak ikut tabung haji pun tak boleh nak buat apa juga kan. Maknanya secara keseluruhan akhlak kita. Kalau pergi Mekah tu, bual dengan orang tua-tua Arab tepi. Daripada mana? Malaysia. Mia kata dia. 100%. Memang dia akan cakap mia. 100% orang Malaysia ni. Dia beri markah 100%. Memang pengiktirafan tinggi. Memang orang baik. Mana kita dapat akhlak tu? Yang dekat dengan Nabi kita ke dia? Dia macam hadis bermain dari segi ilmu. Agama ni bukan ilmu sahaja. Baik tu banyak orang sebut, ulama-ulama sebut, akhlak lebih utama dari ilmu. Iblis tu paling banyak ilmu nak banding dengan kita. Malaikat pun dikatakan ada yang belajar dengan iblis. Tapi dia tak ada akhlak. Bila suruh sujud pada Adam, dia tak ada. Dia bukan tak berakhlak pada Adam. Dia tak berakhlak pada yang suruh. Yang suruh tu nampak macam perbuatan dia tu merendahkan diri. Dia tak reda dengan perintah tersebut. Pasal pula aku nak kena sujud pada Adam pula. Yang dia melawan Adam ke Allah? Dia melawan Allah. Ilmu banyak. Tapi akhlak tak ada. Maka dia dihalau keluar daripada syurga. Jadi kita masuk syurga ni dengan ilmu ke dengan akhlak? Berapa orang sini ada PhD? Seorang tak ada. Kalau nak kata dengan ilmu, tak ada. Tak ada harapan nampak ni. Berapa orang hafal Quran? Berapa orang balik daripada universiti yang pendidikan Islam? Sebab itu syarat masuk syurga bukanlah ilmu tu tadi. Cuma kita disuruh melazimi majlis ilmu, nak tahu benda-benda yang kita boleh buat yang mana mampu. Ini perbincangan ilmu. Itu orang ilmu lah cerita. Kita buat yang apa kita perlu buat. Kehidupan kita ini. Untuk kita jaga akhlak. Sebab itulah yang Nabi suruh tadi. Aku datang nak ngajar akhlak. Kita baiki je lah akhlak kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat meneruskan hidup berakhlak. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Memang itu pun budaya kita dalam masyarakat. Cuma kadang-kadang ekstrim sikit. Kita tengah-tengah cakap, orang tua tengah bincang. Dah sekarang tak jumpa, kita dulu jumpa ni. Kita ada cadangan lah. Tok je ni. Budak-budak jangan jauh, jangan menyampu. Kau belum banyak makan garam. Budak-budak. Yang itu kadang-kadang ekstrim sikit je lah teguran dia. Kurang cantik aja. Tapi memang kena hormat. Kena minta izin. Kena beri minta laluan. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia ada permasalahan, Kaabah dah runtuh, kena banjir. Buat baru, sekarang ni nak letak Hajar Aswad. Selalu kita baca di sekolah rendah kita dah belajar. Mana ni? Okeylah, siapa mula-mula masuk pintu Masjidil Haram ni kita terima dia sebagai hakim. Apa dia cakap kita ikut. Masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukakan hamparan dia, serban atau selendang dia, letak Hajar Aswad, semua pegang keliling. Sampai bawa semua dekat tempat Hajar Aswad, Nabi sendiri letak. Okey tak?
Semua setuju. Tak ada masalah. Ni orang dah nak perang depan Kaabah ni. Kamilah kami lebih hebat. Kamilah kami lebih utama. Kami lebih lama duduk. Kami lebih banyak jasa. Manusia macam itulah. Bila nak menampakkan ketinggian darjat, maka ungkitlah semua sekali. Tapi cara Nabi, semua setuju. Kerana semua tak dapat. Itu tabiat manusia. Kalau dapat semua tak apa. Kalau tak apa, tak dapat semua. Nabi seorang je yang dapat meletakkan jadi diterima. Sebab yang nama Muhammad ni, sebelum dia dimartabatkan, sebelum dia diangkat, sebelum dia diisytiharkan sebagai rasul pun, akhlak dia dah memang terpuji. Yang tak nak ikut tu bukan kerana tak percaya, kerana degil semata-mata, sebab nak mengikut ajaran datuk nenek. Jadi kita ni yang mana datuk nenek kita tinggalkan ini, amalan kita ni, kita jangan pelekehkan, cuma semak balik. Yang mana boleh buat, kita tengok buat bertepatan dengan yang Nabi suruh, okey, kita ikut. Dan kita tambah baik, tambah nilai. Aku buat ni memang kerana datuk nenek aku buat, dan berbetulan dengan apa yang Nabi suruh, aku kekalkan. Yang tak berbetulan dengan Nabi suruh tu, janganlah buat. Nak pergi kerja kahwin, cari baju, baling atas bumbung. Untuk apa? Tolak hujan. Yang tu jangan buat. Waktu atas nama petua. Petua ni bukan semua betul. Bukan semua boleh pakai. Kita dah ada, yang ni kena ganti dengan doa ni. Ni bapa pengantin kena sembahyang ajak di malam-malam. Cukup lah. Ni tak payahlah kita nak tolak hujan dengan cara yang disebut khurafat. Bila jauh daripada bimbingan Quran dan hadis, dikira khurafat. Itu yang kita tak nak. Masuk khurafat dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat dah diberikan beberapa contoh tadi. Memang orang Melayu ni kalau masak gotong royong, itu semua memang disuruh. Kalau orang dulu nak buat kerja kahwin, dia ni bagi beras, dia ni bagi gula, dia ni bagi telur, dia ni bagi bawang, bagi daging dan sebagainya. Itu semua disuruh. Salam keruk Nabi suruh tak? Salam keruk. Memang Nabi tak buat. Tapi bertepatan tak dengan yang Nabi buat? Bertepatan. Sebab itu hadis yang disebutkan tadi, kullu bid'ah dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Orang Wahabi dia pegang tu je. Titik. Tak ada tambah lagi. Asal Nabi tak buat, kau tak boleh buat. Ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, mensyarahkan hadis itu secara keseluruhan memang beribadat kau jangan mana-mandai ubah. Tetapi ada hadis lain yang mengkhususkan hadis itu. Hadis tadi semua benda Nabi tak buat kau jangan buat. Namanya bid'ah. Tapi ada hadis lain yang mengkhususkan hadis tu tadi. Mana dia? Nabi ada cakap. Sebab itu nak faham hadis ni, kalau nak ikut konteks tadi, kena tahu banyak hadis lagi. Yang mana Nabi cakap? Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala dan sama macam orang yang buat. Dia dapat pahala dan dapat pahala orang yang buat. Nabi ajar kita baca Quran. Ada Nabi ajar pakai qadam? Tak ada. Nabi pun tak kerti baca. Bila kita baca Quran macam mana kata ikut Nabi ni? Kita ikut orang lain. Nenek kita je yang ajar Quran. Atuk kita je yang ajar Quran. Alif bertesa. Quran Johor tu tahu. Dia kata alif batasa kan. Kita Johor alif bertesa je kita baca. Cuma dah atas-atas sikit tu dia punya lah. Abu Tausi Jai. Abu makan roti bagi Zaleha. Dulu ngaji-ngaji main kan. Teman-teman main. Macam tu kita ngaji dulu. Itu pun dapat tak kita ilmu? Dapat melalui pelajar. Kerana ikut sunnah orang yang mengajar. Dulu orang buat jalan daripada Segamat sampai ke mana? Sagil. Ada siap jalan. Ada satu kubur tu orang gali
Nak pindah kan? Mana luar jalan ni nak kena pindah. Elok lagi jenazah. Jenazah siapa ni? Guru Quran. Guru Quran zaman kita kecil-kecil bukan hafal Quran pun. Bukan ngaji jadi qari antarabangsa. Tapi ikhlas dia tu tinggi nilai. Ngajar memang tak ada upah. Upah dia apa? Kau picit sikit kaki aku ni kebas. Picit kaki dia. Engkau pergi carikan kayu api aku jam. Engkau angkatkan air aku 2 beli. Itu je upahnya. Memang bukan untuk nilai. Nak latih budak tu khidmat dia pada guru. Tapi sampai jenazah dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi terlalu banyak yang kita nak ikut Nabi. Mana boleh cerita semua. Kita hanya tengok. Asalkan benda tu ma'ruf, baik, jalan terus. Dan ingat, benda ni mesti Nabi suka. Kita nak twist plot apa orang kata. Nak ubah ni. Daripada buat kerana ikut adat, ikut budaya, kita nak buat sekarang ni. Benda yang sama. Tetapi aku buat kerana mencontohi Nabi. Kenapa nak bagi bunga telur? Tak sedar lah. Biasa majlis kita ada bunga telur. Dapat adat je lah. Tapi kalau kenapa nak bagi bunga telur? Suka orang dapat tahu. Baik kita sukakan orang. Kan Nabi pesan suruh sukakan orang. Perbuatan sama. Niat lain sikit je. Sudah beza. Satu adat, satu ibadat. Atau dapat pahala sama dengan sedekah. Jadi ikut hadis yang tadi, siapa yang mensunnahkan, melakukan suatu perbuatan yang baik, sedekah pintunya luas sangat. Dah pakai QR code, dah macam-macam. Kalau saya selalu sarapan kat warung latik pagi, depan tu ada anjing, duduk je. Kadang latik balik, kadang rumah dia balik. Cucuk kodok lah, apalah dia balik, makan anjing tu. Itu pun sedekah juga. Ini tak ada dalam Quran suruh sedekah ke anjing. Ada? Tak ada. Tapi kalau sedekah cucuk kodok daripada anjing, anjing tu pening juga tengok. Boleh makan tak boleh makan kodok ni. Tapi dia makan jugalah pasal apa? Kempis perut dia. Ini kesian dia. Ini lapar makan. Itu dikira sedekah yang jauh lebih ikhlas daripada sedekah pada manusia. Sebab sedekah pada manusia harap balas. Asyik aku je belanja kau tahu nak belanja aku pun. Tapi sedekah pada anjing tu harap dia balas ke? Tak. Barangkali itu lebih ikhlas. Barangkali itu yang jadi asbab kita masuk syurga. Nabi memang nak tolong kita. Tapi kita sendiri kena ada keupayaan. Kena ada berusaha ke arah mengikut apa yang Nabi suruh. Mudah-mudahan kita sekampung ni jadi saksi ni besok. Ada tak di kalangan yang ramai-ramai 50-60 orang ni yang kita kata dia ni jahat? Tak ada. Baik semua. Datang surau semua. Itu persaksian. Kita nak ikut Nabi, nak jadi orang baik. Maknanya kalau kita dah boleh iktiraf ni baik, maknanya kita sebenarnya dah mencontohi Nabi. Cuma berbeza sedikit atau banyak sahaja. Dan Nabi pun tak tetapkan. Nabi hanya kata mastata'tu fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku suruh buat baik, buatlah ikut kemampuan masing-masing. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa memberi ilham pada kita. Kita banyak selawat, nanti kita banyak dapat inspirasi. Banyak dapat ilham untuk buat baik-baik. Supaya betul kita dapat buat dengan mencontohi Nabi SAW. Kerana kita takkan jadi baik kecuali dengan mencontohi Nabi. Jadi Nabi telah berusaha bersungguh-sungguh menunjukkan dengan sejelas-jelasnya. Dan betul lah seperti yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Zunnun Al-Masri, la tashab ma'allah illa bil muwafaqah. Kamu jangan berinteraksi, berteman dengan Allah kecuali dengan muwafaqah. Ikut je. Macam mana kita nak ikut je apa yang Allah perintah? Kena faham Quran, kena faham hadis. Kerana hadis pun menerangkan apa yang Allah nak. Bagaimana kita sepatutnya mengabdikan diri pada Allah. Dan dua-dua ni dapat melalui majlis ilmu yang dalamnya ada zikir dan fikir. Kemudian wala ma'al khalqi illa bil munasahah
Jangan kita berinteraksi, bergaul dengan makhluk kecuali dengan nasihat menasihati. Jangan niat nak ubah orang. Ubah diri sendiri pun payah. Jadi kita hanya nasihat saja. Adil dan nasihat. Agama ni terasnya nasihat. Kenapa kita nak nasihat dia? Memang Nabi suruh. Memang teras agama ni. Wala ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Jangan berinteraksi kita dengan nafsu kecuali dengan menyalahinya. Nak tahu juga mana yang nafsu suruh. Mana yang kehendak nafsu menepati dengan kehendak syarak. Sebab syarak bukan disuruh buang nafsu. Dia suruh kawal nafsu. Dia tengah berikan had dia. Nafsu ni kena ada had. Kalau tak ada had, dia melampaui hak orang lain nanti. Dah jadi tak aman. Berbunuh-bunuhan nanti. Dan yang akhir, wala ma'asyaitan illa bil adawah. Jangan berinteraksi, bergaul dengan syaitan kecuali dengan permusuhan. Nak tahu yang mana satu bisikan syaitan, juga kena duduk dalam majlis ilmu semua sekali tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita adakan majlis ilmu yang semata-mata nak memahami sebenarnya Nabi nak ajar apa, iaitu segala kebaikan itulah semuanya yang disuruh oleh Nabi. Segala amalan-amalan, segala pergaulan kita yang sekarang ni dah baik, cuma nak buat tu ingat ni memang Nabi suruh. Memang aku nak ikut Nabi. Jadi dia ada nilai tambah niat pada amalan kita tadi. Dia bukan sekadar jadi adat sahaja. Dan mudah-mudahan Allah akan bersihkan hati kita antara satu sama lain, sampai kita ni nak punya kena jaga hati orang. Disuruh kita husnuzan, baik sangka dengan orang lain. Dengan Allah nak kena baik sangka, dengan makhluk pun nak kena baik sangka. Punyalah kita nak disuruh menjaga hubungan sesama anak Adam, sesama umat Muhammad. Dan mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang terkucil besok di hari akhirat, maklumlah nak berdiri tak berapa lama di padang mahsyar. Nak lalu sirat itu kalau ikut standard biasa, dia naik tu, ulama kata 500 tahun, mendatar 500 tahun, turun 500 tahun. Itu standard biasa. Kalau orang kafir masuk je terus jatuh. Sebab sirat ni di tengah neraka. Kemudian bagi orang yang masuk syurga tanpa hisap, 500 tahun, 500, 1500 tahun di perjalanan seperti kilat. Tak ada pun sirat. Kata ada sirat. Dah lepas, tak perasan, laju sangat. Tapi kita mungkin tak masuk dalam golongan yang sepantas kilat itu. Siapa nak tolong kita? Ini cerita kenapa kita kena kasih Nabi. Nabi punya kasih ikan umat sehingga ke hari kiamat besok. Saya tunggu awak. Saya tunggu awak. Cari saya di salah satu dari 3 tempat. Nabi dah pesan ni. GPS tak ada pula. Kat padang mahsyar besok. Tak kenal pula dengan satu Nabi ni. Nabi yang akan kenal kita melalui wuduk kita. Lepas tu kena jaga semayang kita. Kat mana? Di mizan, di kautsar, di sirat. Kita nak melintas, kita dah lah memang takut. Siapa nak tolong kita ni? Nabi tunggu sampai kita nak melintas di tiang sirat. Ya Rabb salim, wahai Tuhan selamatkan iman aku ni. Ya Rabb salim, wahai Tuhan selamatkan. Memang kasih Nabi sampai ke akhirat. Kalau ada lagi antara kita ahli dosa besar yang terkucil masuk neraka, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaat aku untuk pendosa-pendosa besar di kalangan umatku. Jadi janganlah kita hukum orang masuk neraka. Dia tu walau jahat macam mana, mak ayah dia tetap harapkan dia masuk syurga besok. Jangan kita mudah-mudah nak menghukum orang, takut dia berbalik diri kita sendiri atau ahli keluarga kita yang akan masuk neraka. Dan masih lagi ada peluang yang
dijanjikan oleh Rasulullah, kekasih Allah, dan mudah-mudahan kekasih kita akan tolong kita di padang mahsyar. Jadi kerana itu wajar sangat kita hadir majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis memperingati Nabi, dan mudah-mudahan makin subur kasih kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita nak buat ini semak. Ikut Nabi ke tidak, Nabi suruh ke tidak, Nabi suruh, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan kita di atas kelalaian kita. Untuk kita ni rajin duduk dalam majlis ilmu atau majlis zikir dan fikir, dan mudah-mudahan kita termasuklah dalam doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia akan tunggu kita. Nabi dah janji nak tunggu kita. Siapa nak jadi paling dekat dengan Nabi esok? Siapa nak syurga dia dekat dengan syurga Nabi? Siapa yang paling dekat dengan aku di akhirat? Aktsarkum alayya salatan, yang paling banyak selawat. Orang paling banyak selawat dia esok paling dekat dengan aku. Suka tak nak dekat dengan Nabi ni? Nak dekat dengan menteri pun komen hegi-hegi lagi. Suka konon. Ni tak nak dekat dengan Nabi ke akhirat, banyakkan selawat. Jangan tak buat kerana kita dah tahu. Tapi kalau kita tak buat, memang kita menolak tuah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan ilham untuk mengingati Allah dan Rasulnya dalam bentuk tasbih dan juga salawat. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liyami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna syafa'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.